Hai guys, selamat datang kembali ke YouTube channel Mawi TV. Bagi yang first time sampai ke YouTube ni, aku harap korang dapat beri sokongan dengan menekan butang subscribe. Ini adalah part yang terakhir dalam eksperimen sosial yang aku sedang buat, iaitu dengan bermodalkan RM500 sumbangan daripada hadiah yang diberikan sempena hari jadi aku gunakan duit RM500 itu untuk memulakan satu perniagaan, iaitu perniagaan pekasam daging. Aku mulakan perniagaan ni dengan modal RM500. Aku dah beli packaging, stiker, kemudian belilah barang-barang ramuan ni untuk mulakan perniagaan ini. Dan bermodalkan RM500 aku dah beli dia punya sealer, kemudian belikan beberapa bekas dan beberapa keperluan lah macam plastik bag ni. Ini pilihan option lah kalau korang nak beli. Sebenarnya boleh beli yang lebih murah, tapi aku pilih beli yang ni lah supaya nampak macam serius lah perniagaan ni kan. Dan bungkusannya nampak cantik lah bila kita hantar, orang nampak apa isi dalam. Itu satu bentuk. Sekarang ni kan zaman orang show dalam Instagram kan. Jadi ni satu cara lah. Bila guna plastik jernih ni. Dengan bermodalkan RM500 tu, aku dapat beli 15 kg, lebih kurang 15 kg daging. Dan aku dah proses 15 kg daging tu secara 3 peringkat. Dan aku telah menjual ke semua stok. Yang ini pun sebenarnya ada orang punya dah back in, dah bayar, tapi aku belum COD lagi sebab tak sempat nak COD. Jadi dengan 15 kg tu aku mendapat kira-kira 93 paket benda ni, 200 gram. Tu tak termasuk lah dengan beberapa kerugian akibat salah beli daging. Bila beli daging yang banyak lemak, kesannya kita kena buang lah lemak tu. Dan kat situ ada sekali tu short sampai hampir 2 kg. Sebenarnya 2 kg lebih, tapi yang lebih tu aku anggap aku punya dia gini, yang lebih tu adalah daging yang bersama dengan lemak. Jadi aku potong-potong, bersih-bersihkan, dapat sekilo. Jadi ada baki lah, ada sekilo lebih lagi yang totally lemak, yang memang tak boleh nak buat pekasam, ataupun tak sesuai lah kan. Orang kata dapat lemak je kan. Jadi aku tak proses. Sebaliknya aku gunakan yang daging saja dah buat. Kemudian yang aku dah asing-asingkan sikit-sikit tu dapat dalam 1 kilo. Aku masak, aku anggap aku punya bahagian lah untuk keluarga. Dan yang lemak tu hampir 1 kilo suku tu aku terpaksa buang lah. Jadi dugaan lah untuk berniaga ni mula-mula sebab kita tak ada basic, tak ada apa ilmu. Jadi tak kenal tentang jenis-jenis daging. Jadi kita tak tahu sebenarnya daging mana yang sesuai. Mungkin bila kita pergi kedai, dia orang kata daging yang ni lembut, kita beli tapi rupanya betul lah lembut, tapi dia ada masalah lemak yang terlalu banyak dan tak sesuai. Sebabnya daging jenis tu susah untuk buat burger, ataupun masak turtle ke, masak makanan yang berlemak lah. Jadi kesannya banyak dugaan awal ni. Itu adalah satu proses di mana kita belajar untuk berniaga. Mungkin ada kerugian peringkat awal tu pada aku normal, dan itu satu bentuk pelajaran lah untuk kita untuk pergi lebih jauh. Apa aku sembang mengarut ni. Jadinya dengan 93 paket aku dapat dengan 15 kg. Total sebenarnya aku dah jual, ini sepaket RM10. Aku telah menjual lebih kurang RM930. RM930 dengan modal RM500. Jadi kat situ sebenarnya untung kasar sebelum ditolak cukai lah. RM430. Sebenarnya dia ada lagi kos-kos sikit lah yang mungkin kita tak perasan dan ataupun kita tak ambil kira. Contohnya gas, kemudiannya air yang kita gunakan untuk mencuci, kemudian yalah, kita anggap macam benda tu boleh ambil dekat rumah kan. Jadi anggap macam dia tanggung sendirilah kan. Dan masa COD pun kebanyakannya aku tak pernah charge lagi COD. Duit minyak, walaupun naik motor, kalau dalam kawasan sekitar naik motor pun ada kos minyak juga. Dan kemudian aku juga ada hantar kawasan yang dalam paling jauh dan 30 km lah dari tempat aku ni, rumah aku ni. Ada juga, tu pun dengan niat
on the way ke satu tempat aku singgah, ataupun ada banyak tempat dekat situ. Jadi aku serap dia punya kos minyak, transportation, yalah susut nilai kereta, dia punya mileage semua bertambah. Tu semua kos sebenarnya, tapi kita anggap pejam mata lah. Okay, benda tu macam bukan sebahagian daripada kos perniagaan ni. Sebenarnya salah tapi kita kena kira juga. Tapi okey lah, untuk permulaan kalau kita nak kira-kira semua benda tu lah, sekali kita dapat berapa je kan. Okey, jadi untung bersih yang aku dapat, untung kasar yang aku dapat adalah RM430. Jadi dengan modal RM500 dapat RM430 untuk 3 pusingan awal untuk habiskan seluruh modal RM500 tu. Okey, untuk next, aku dah beli daging lebih kurang 10 kg. Dan aku dah beli daging tu 10 kg. Kemudian aku beli asam keping, beras, kemudian aku beli garam untuk next lah, daripada keuntungan batch pertama dan kedua ketiga yang dianggap sebagai modal ni, yang aku dah leburkan 500, aku dah dapat 940 dengan untung kasar RM430. Aku dah gunakan sebahagiannya untuk buat produk yang seterusnya lah. Okey, jadi kat situ aku dah keluarkan modal dalam 200. Jadi aku nak tengok lah. Lepas ni fasa yang ini hanya kos boleh ubah je yang akan bertambah lah. Maksud aku hanya perlu keluar kos boleh ubah. Sebab kos-kos tetap, contohnya sila yang agak mahal tu dah tak perlu tambah kos. Tapi yang ini ada baki lagi. Aku baru guna, aku order 200 plastik, jadi ada 107 lagi. Dan stiker pun 200, ada 107 lagi. Jadi untuk pusingan kedua, pusingan yang ini, yang baru ni, aku dah tak perlu tambah apa-apa kos untuk benda ni. Mungkin untuk next perlu dah beli yang baru. Okey, jadi aku nampak kat situ kalau aku 10 kg aku mungkin boleh dapat dalam 5 paket. Kat situ dah ada 500. Okey, kasar lah, kiraan kasar je. Okey, sedangkan modal baru 200. Okey, jadi aku nampak kat sini sebenarnya korang boleh buat duit kalau korang boleh mulakan suatu perniagaan yang simple, yang tak perlulah perniagaan yang besar seperti membeli sebuah syarikat penerbangan macam AirAsia buat tu. Memanglah keuntungannya besar. Okay, tapi bila zaman COVID ni dia terpaksa juga jual rumah kan. Dulu sebenarnya dia membeli sebuah syarikat aerospace milik Mokhtar Al-Bukhari dan mulakan perniagaan AirAsia tu. Okay, jadi tak perlulah macam tu. Korang mulakan dengan menjual kuih ke tepi jalan. Okay, dan mulakan perniagaan kecil lah. Buat mi goreng kawah dan jual secara COD dalam grup-grup. Okay, jadi sebenarnya boleh mendapatkan hasil. Okay, gini bila aku cakap aku untung kasar 430 tu sebenarnya tak termasuk dengan upah. Okay, upah yang perlu dibayar kepada diri aku dan pembantu-pembantu aku. Okay, pembantulah dekat rumah ni yang membantu membuat, memerap barang-barang bekasam ni dan memaking. Semua itu adalah masa. Sebenarnya ianya adalah duit, upah. Jadi aku anggap 430 ni adalah upah kepada kerja yang aku buat. Okey, untuk yang aku faham kalau kita berniaga ni, dia sebenarnya satu produk ni, okey, perlu didarabkan dengan 3 kos dia. Okey, contoh kos ni mungkin RM5 sebagai contoh. Okey, satu RM5 kos sebenarnya perlu darab dengan 3. 1/3 adalah kos untuk buat hasilkan produk ni, 1/3 adalah upah kepada buruh dan 1/3 adalah keuntungan syarikat. Itu yang aku faham lah. Jadi sepatutnya sepaket ni perlu jual RM15. Contohlah. Okay, tapi disebabkan kita tak berfikir macam tu, sebab kita selalu anggap kos buruh yang kita keluarkan untuk hasilkan produk kita tu adalah macam tanggungjawab lah, bukannya macam gaji lah atau upah kan. Okay, jadi itu adalah cara lah. Sebenarnya kalau kau fikir perlu bayar upah untuk kau bekerja satu hari berapa jam, dan kau perlu darab dengan contohlah kau bekerja satu hari perlu upah RM50 dengan buat benda ni. Kalau kau kira macam tu, kau tak akan dapat untung lah. Ataupun sebenarnya 430 yang dapat daripada jualan ni sebenarnya adalah kau punya upah. Kalau kau boleh anggap macam tu, okey lah. Okay, tapi akan habis lah. Okay, sejak 500 tu kan pusing balik. Last kali ke company kau tak akan ada dana, sebab semuanya adalah gaji korang. Okey, jadi itu contoh bagaimana dengan RM500 kita boleh mulakan perniagaan. Dan aku
sebenarnya buat ni sebenarnya tujuannya untuk menginspirasi korang yang dapat bantuan, supaya gunakannya untuk membiarkan duit tu lah, bukannya habiskan terus. Bukan beli PS2 ataupun bukan bawa anak pergi KFC. Aku faham, okay, kadang-kadang benda tu benda yang jarang kita dapat dalam hidup kita, ataupun jarang dapat beri kepada anak-anak. Jadi adakah kita perlu habiskan keseluruhannya? Okay, kalau kerajaan bagi kita 1,000 wang BPR, adakah ianya perlu dihabiskan dengan beli, okay, aku tak ada telefon, jadi anak-anak aku beli sebuah telefon untuk diri aku, anak-anak aku tak ada telefon, kena belikan untuk diorang seorang satu. Adakah macam tu cara kita dapat duit tu? Sebenarnya duit tu disalah guna. Aku lebih galakkan duit macam tu sepatutnya diberi secara kupon ataupun e-wallet lah, ataupun dalam bentuk kad yang kau boleh redeem di pasar raya. Sebab sepatutnya duit tu digunakan untuk keperluan harian, bukan beli benda-benda macam telefon, PS5, okay, yang kemudian kau orang akan sekelip mata habis. Yang apa yang berlaku selepas tu, kau akan rasa macam dunia tak adil untuk kau orang pula. Okay, dunia tak adil sebab duit tu sekelip mata habis. Sebab kalau ikutkan apa keperluan dan kehendak ni memang banyak. Okay, kalau korang nak penuhkan kehendak korang, memang tak akan cukup lah. Kerajaan bagi kau 1 juta pun aku percaya tak cukup kalau kau habiskan gitu je. Okay, jadi itu satu pandangan lah. Mulakan jana duit tu untuk dijana jadikan modal. Okay, macam ibarat memberi joran bukan memberi ikan. Okay, beri duit ni ibarat memberi ikan sebenarnya. Tapi kalau kau boleh jadikan dia sebagai joran untuk kembangkan dia, jadikan dia satu ruang untuk tambah jana pendapatan, bukannya habis macam tu. Kalau tidak, memang 1,000 kalau kau dapat BPR tu, sehari je boleh habis, sejam pun boleh habis. Okay, jadi macam mana dengan 500 yang aku dapat ni, aku boleh jana. Okay, projek ni pun aku rasa tak sampai 2 minggu pun 500 tu. Okay, dah boleh dapat 940. Jadi ini aku harap dapat memberi inspirasi dan nilai positif kepada korang yang menonton. Okay, aku harap ia ni boleh memberi inspirasi. Okay, macam mana sejauh ini aku boleh membantu? Aku mungkin tak boleh lah bagi korang resepi ke, ataupun memberi korang yalah, bantuan secara personal kan. Tapi aku rasa cara macam mana kalau korang rasa macam alah, aku tak kerti buat apa-apa. Okay, aku sediakan perkhidmatan untuk korang menjadi ejen kalau korang rasa macam nak lah. Okay, ejen. Okay, jadi kalau korang nak, kau boleh PM aku ataupun komen lah, nanti aku akan PM korang lah. Okay, itu satu cara aku boleh bantu lah. Kadang ada orang, kau sembang boleh lah kan, apa yang korang boleh bantu kita orang. Okay, jadi satu cara yang mungkin aku boleh bantu adalah jadi menjadi ejen kepada aku punya perkasang ni. Okay, nanti kita win-win situation lah. Okay, jadi itu je aku nak share ini. Dan aku punya eksperimen ni aku anggap berjaya, dan aku harap ia akan mendidik masyarakat ataupun dapat memberi inspirasi atau ilham kepada masyarakat. Aku harap korang share benda baik ini, share di Facebook korang, bagi benda ni viral supaya orang lain tahu sebenarnya duit yang kau dapat walaupun kecil boleh dijana menjadi lebih besar. Okay, lebih besar dan lebih besar, bukan habis dalam sekelip mata. Okay, jadi jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Okay, Assalamualaikum.